Alhamdulillah. Dan sebelum saya teruskan, dalam bisnes ini yang paling penting untuk kita mencapai impian. Betul? Betul. Dan hari ini salah satu impian saya sudah tercapai. Impian saya 10 tahun yang lalu bila saya join bisnes ini, saya pernah bercakap dengan mentor saya, Bapak Padman. Cik Padman adalah upline saya. Dan saya cakap satu hari saya akan melakukan training terhadap paling kurang 500 orang Melayu Malaysia. Dan hari ini Alhamdulillah. Nama, boleh saya terangkan, jelaskan nama saya? Relax, jangan nampak tension. Kerana bisnes ini untuk kita menikmati segala-galanya. Okey. Nama saya Rosli bin Ismail. Nampak macam orang India tapi orang Melayu. Saya orang Melayu, bukan mama. Saya bukan mama. Okey. Saya dilahirkan di Singapura. Ibu saya orang Singapura, bapa saya orang Selangor. Oh, okay. Saya pun orang Selangor. Dilahirkan di Singapura, dibesarkan di Malaysia. Orang Taiping. Saya dibesarkan di Taiping selama 18 tahun di Kemunting. Hidup Taiping. Mana orang Taiping di sini tak? Orang Taiping. Alamak, orang Taiping. Okey. Lahirkan di Singapura, dibesarkan di Taiping, dinikahkan di Singapura. Yelah, saya orang Singapura. Okay, dan saya sebenarnya sekarang kerajaan Singapura. Nama saya Rosli bin Ismail. Itu kalau kita sebut kalau kamu cuma sebut Rosli Ismail, bunyinya dalam bahasa Inggeris tu Rosli Ismailin. Betul tak? Rosli Ismail, sebut lama-lama sikit. Rosli Ismail. Rosli Ismailin. Senyum. Memang suka senyum lah. Tapi saya yang sekarang boleh senyum ni selama 10 tahun ni. Dulu masa kerja, saya kerja selama 18 tahun di bidang hotelan. 18 tahun. Saya mula dari umur 17 sebagai pencuci piring. Okey, dan selepas 18 tahun jawatan saya berakhir sebagai director makanan. Okey, director makanan di Hotel 5 Bintang Singapura di Hyatt. Dan dalam bisnes ni 10 tahun. Dulu masa kerja tak boleh senyum. Bos teruk. Sekarang masa dah buat bisnes ni senyum terus. Nak tahu sebabnya kenapa saya suka senyum tak? Nak tahu tak? Ni ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik ni nak tahu tak? Ni bapak nak tahu tak? Mana suara lagi kuat ni? Okey. Ada 3 sebab kenapa saya suka senyum. Nak tahu tak? Okey. Sebab pertama, tak ada stres, tak ada tekanan, tak ada bos. Dah 10 tahun tak ada bos. Bangun pagi pukul 6, solat. Dulu pergi kerja terus, betul tak? Ini tidur balik dah 1 jam, 2 jam, 3 jam, jadi 5 jam. Okey? Tak ada stres, tak ada tekanan, tak ada bos. Itu sebab pertama. Sebab kedua yang saya suka senyum, kerana dulu gaji saya tiap bulan. Sekarang gaji saya tiap minggu. Betul kan? Betul. Tiap minggu, tiap hari Selasa. Dan perkara ketiganya saya suka senyum, kerana saya dianugerahkan seorang isteri dan 3 orang anak perempuan yang cantik-cantik lah. Untuk itu berikan tepuk. Dan malam ini sebelum saya meneruskan, kerana ini kali pertama macam siapa cakap tadi, Cikgu Ani cakap saya kali pertama cakap Melayu. Bukan cakap Melayu, tidak. Saya memang cakap Melayu. Tapi buat training dalam bahasa Malaysia kali pertama. Saya selalu buat training, baru balik dari Bali tadi, buat training di hadapan 800 orang. Dan kalau saya kecakap sikit bahasa Malaysia, faham kan? Faham. Bisa enggak? Bisa. Ini dah kena makan tempe. Okay? Dan malam ini saya di sini bukan untuk mengajar, tidak sama sekali.
Tapi malam ini saya mau membahagikan pengalaman saya. Kalau saya dilahirkan di Singapura tapi dibesarkan di Kelantan, dari kategori orang susah lah. Kerana arwah ayah saya dulu bekerja sebagai, selepas dia besar dari Angkatan Tentera British Army, dia bekerja sebagai penjaga di sekolah. Susah, gaji dia cuma 200 je. Jadi hidup kita susah kan? Jadi sebagai orang yang pernah susah, dan saya sampai sekarang saya tidak pernah lupa, walaupun saya dah keliling dunia dengan bisnes ni, dan Alhamdulillah dengan hasil-hasil yang saya dapat selama ini. Tapi satu je, jangan lupa dari mana kita bermula. Okey? Dan saya akan bagikan semua rahsia-rahsia untuk berjaya dalam bisnes ni. Nak tahu tak? Nak! Sebenarnya tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Rahsianya satu je, kerja keras saja dan yakin diri. Okey? Dan bila saya lihat, bila saya diundang oleh sahabat saya yang saya hormati, Cik Shan. Okey, berikan tepukan kepada teman saya yang luar biasa. Dan saya kenal semua leader hebat ni, Cikgu Adi, Ustaz Hanif, Ustaz Ridwan, Cikgu Subra. Ini orang-orang luar biasa ni. Dan bila saya diundang, saya kata, sebenarnya saya tak boleh datang macam ni. Sebenarnya saya hari ini sepatutnya di Afrika. Tapi ada penukaran sedikit. Dan Alhamdulillah hari ini saya di sini. Dan ini saya yakin hari ini 500 orang. Tahun depan paling kurang 2,000 orang. Okay. Dan tema untuk Success Vision Conference ni, belief. Belief tu apa dalam bahasa Melayu belief? Percaya diri. Okey? Percaya maknanya percaya diri lah, belief. Penting. Kerana apa? Dalam bisnes ini, kalau kita tidak ada kepercayaan kepada terhadap diri kita sendiri, macam mana kita nak meyakinkan orang lain? Betul tak? Betul. Kerana kita dijadikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kita semua, saya sebenarnya bukan ustaz. Banyak ustaz-ustaz di sini saya masih belajar lagi. Tapi kita dijadikan dengan sebagai seorang manusia ni yang cukup sifat. Kebanyakannya lah, betul kan? Betul. Dan kita semua orang ni, kita ada keistimewaan kita sendiri. Ada. Tapi kita tak menggunakan keistimewaan kita. Salah satu keistimewaan kita adalah percaya diri, keyakinan diri. Faham tak? Kalau kita tidak ada kepercayaan diri, susahlah nak buat apa-apa pun. Susah nak belajar, susah nak berniaga, susah. Dan keyakinan diri kita ni penting. Sebab apa? Kalau awak lihat orang-orang yang sukses dalam hidup, yang berjaya dalam hidup, okey, dalam bisnes ni lah, dalam bisnes Cina ni, diorang sebenarnya meyakinkan siapa? Dalam bisnes ni kita perlu meyakinkan orang lain, betul? Betul. Salah. Leader-leader yang hebat seperti Cikgu Subra, seperti Shan, Ustaz Hanif, okey, Ustaz Ridwan, Cikgu Hadi, Encik Pakman, saya, Datuk Vijay, Arun Josh, Cik Sati, banyak lagi leader yang hebat. Setiap saat, setiap minit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, saya cuma yakinkan satu orang ni, yang saya pasti sukses dalam bisnes ini, dan saya pasti akan terus melangkah jauh untuk mencapai impian saya. Orang itu saya yakinkan adalah diri saya sendiri. Yakinkan diri anda sebelum anda meyakinkan orang lain. Keyakinan. Kalau anda tak boleh meyakinkan diri anda sendiri, orang Perak, orang Kedah cakap, jangan duk sembang lah. Betul? Betul. Okay. Dan malam ini saya akan
kita akan belajar, saya akan bagikan pengalaman, dan saya juga mau berterus terang. Boleh tak saya berterus terang? Boleh. Kerana kalau tak ada keyakinan, jangan sembang. Bila anda menyertai bisnes yang paling luar biasa ni, bisnes MLM ni bagus. Yang tak bagus tu siapa? Orangnya, bukan bisnesnya. Faham? Okey? Dan dalam bisnes ini, untuk meyakinkan diri itu penting. Kerana sistem diri kita ni ada sistem keyakinan. Kalau kita yakin, kita meyakinkan diri kita, kalau kita dengar cakap orang lain yakin ke kita, yang kamu akan gagal, apa akan jadi? Kamu akan gagal lah. Betul tak? Ya, betul. Tapi kalau anda yakin yang anda akan mencapai sukses dalam bisnes ni, kerja dalam bisnes ni, lakukannya. Kerana apa? Bisnes ni macam Cikgu Subra tadi cakap, ikut je sistem. Sistem yang disediakan, ikut je lah. Betul tak? Betul. Dan untuk meyakinkan diri kita tu memang bukannya senang. Kerana dalam diri kita ni, saya ni Rosli. Tahu nama saya kan? Rosli Ismail, yang suka senyum, Saya ada Rosli A dan Rosli B. Rosli A agak manis sedikit lah. Betul tak? Betul. Rosli B ni jahat. Dan Rosli B ni yang selalu cakap tak boleh lah. Rosli A cakap aku nak dapat hasil lah bisnes ni lah. Rosli B cakap jangan buang masa lah budak typing. Faham tak? Tapi kita ni sebenarnya dalam perjalanan hidup harian ni, sebenarnya perjuangan pertempuran itu bukan kita dengan perusahaan, bukan kita dengan orang-orang yang memberikan pandangan negatif. Sebenarnya dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri, tak ada orang lain. Untuk berjaya kita lah. Kalau nak gagal pun kita lah. Jangan dengan cakap orang lah. Yang menentukan hidup kita siapa? Kita, betul? Betul. Dan saya mahu memberikan satu cerita. Satu ke sebuah? Sebuah. Tak, maaf lah. Tadi saya tengok Cikgu Hadi bahasa bunga-bunga cikgu lah katakan. Cikgu semua cakap kemakmuran ini itu. Respect lah. Saya bahasa Malaysia saya okey. Saya dapat kredit 2 saya SPM. Tapi lama tak berbual bahasa Malaysia. Sebuah cerita. Boleh? Boleh. Okey. Ini cerita yang benar terjadi di USA. Tahu USA mana tak? Tahu. Bukan Ulu Gelang. USA, Amerika Syarikat. Ini cerita yang benar terjadi kepada seorang penjenayah. Dan penjenayah ini penjenayah lah namanya. Polis mencari memburu beliau ni dah lebih pada 15 tahun. Segala kejahatan dalam dunia beliau ni raja lah. Pengedar dadah, pembunuh, perompak, perogol, segala-galanya lah kejahatan dalam dunia ni beliau lakukan. Dan sampai masa seperti orang Melayu selalu cakap apa? Sepandai-pandai tukang melompat, akhirnya jatuh ke tanah. Betul tak? Dia kena tangkap. Dan kena tangkap, dimasukkan jel 2 tahun. Dan masukkan jel selepas tu ke mahkamah, untuk jatuhkan hukuman. Dan selepas juri-juri semua dengan hakim, dan hakim kata hari ini saya akan menjatuhkan hukuman terhadap anda. Anda sudah bersedia? Hukumannya adalah gantung sampai mati. Dan dia sedih. Dan hakim cakap ada satu permintaan. Kamu boleh minta satu je permintaan. Dia cakap saya minta satu permintaan. Saya tahu saya sebagai seorang penjenayah, saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan saya sanggup menanggung segala kesalahan, saya sanggup dihukum. Dan saya rela mati. Tetapi saya tidak mahu merasa kesakitan. Hakim ni apa orang ni? Mati mesti sakit lah. Gantung pun tak sakit. Lidah terkeluar 3 ela mestilah sakit, betul tak? Tapi dia tak mahu merasa kesakitan. Dan apa akan jadi? Dan hakim pun bingung. Hakim cakap kita bersurai. Selepas makan tengah hari saya akan berikan jawapan. Dan hakim pun telefon doktor-doktor dan pakar psikologi. Dan satu pakar psikologi datang. Cakap saya ada caranya. Mana caranya?
saya akan memberikan beliau suntikan. Dan suntikan ni, suntikan biasa tu sakit sangat, ini tak sakit langsung. Tak sampai setengah saat lah, sikit je rasanya. Kerana cucuk jarum tu semua lagi sakit. Bagus, sampaikan kepada yang terhukum ni. Dan selepas makan tengah hari, semua macam aku cakap, saya ada satu jalan penyiasat, solusinya macam ini. Okey, dan pakar psikologi doktor ini akan memberi kamu satu suntikan dan kamu tidak akan sakit. Selepas 30 ke 40 minit kamu akan meninggal dulu. Dan dia fikir, saya setuju. Dan dia tanya lagi, sakit dan suntikan tu bukan racun. Dan cakap okey, tak ada masalah. Selepas itu hukuman akan dijatuhkan dengan suntikan lagi 2 minggu. Dan dia dipulangkan ke penjara. Dan selama 2 minggu ni, pakar psikologi ni tiap-tiap hari 1 jam dengan beliau, si penjenayah ni cakap, yakinkan hari ini lagi 2 minggu, jam ini, waktu ini, tempatnya begini, kamu akan dipakaikan dengan baju putih, kamu akan kita berikan suntikan dan kamu akan mati. Dan tiap-tiap hari pakar psikologi ni mengulang perkara yang sama kepada penjenayah ni. Jadi dia yakin dia akan mati. Dan apa jadi setelah sampai 2 minggu dan hari itu beliau dimasukkan ke sebuah bilik. Dan selepas itu beliau baring dan pakar psikologi cakap, saya akan berikan makanan suntikan sekarang. Sudah sedia? Sudah. Dan relax saja. Selepas 40 minit anda pasti mati. Dia senyum, beri suntikan. Dan belum tunggu. Selepas 40 minit dia betul-betul mati. Betul-betul mati. Dan selepas itu hakim tanya, dah mati? Dah mati? Doktor 3-4 doktor cek dah mati. Dan pakar psikologi itu senyum je. Dan hakim tanya, bukan racun kan? Kau racun dia sakit, melupa macam ayam kena sembelih. Ini biasa je, relax, tenang aja. Dan sekarang saya mau tanya kepada anda semua, anda rasa dalam suntikan tu apa? Air. Apa? Air. Apa? Air. Air biasa je. Dia mati. Sebab apa? Sebab dia yakin diri. Sebab apa? Pakar psikologi itu dan meyakinkan beliau yang beliau akan mati. Dan beliau juga meyakinkan diri sendiri yang aku akan mati lagi 2 minggu. Tiap-tiap hari perkara yang sama masuk ke fikiran beliau. Beliau yakin yang beliau akan mati. Dan suntikan itu sebenarnya air biasa je. Sama aja dalam bisnes ni. Kalau anda yakin anda akan sukses, anda akan pasti sukses. Tapi kalau anda yakin anda gagal, orang banyak ngomong, gagal lah. Jangan juga cakap orang. Yakin yang anda akan sukses, anda pasti akan sukses. Senang aja. Kerana keyakinan kita itu, kita terhadap dalam diri kita, tapi kita tak menggunakan dengan 100%. Yakinlah. Yakin aja. Siapa yang pernah belajar memandu sini? Siapa yang tahu memandu kereta? Semua lah orang ni. Apa? Kancil ke BMW? No, gurau je. Tak apa, mula dengan kancil. Kancil bagus. Kancil sebenarnya tak ada masalah. Bila kita parking tak ada masalah, kecil je. BMW ada masalah besar sangat. Okey, semua pernah belajar memandu kan? Pada permulaan anda belajar memandu tu, sebelum anda belajar memandu, gairah tak? Ya. Gairah kan? Wah, nanti aku nak belajar memandu kereta, apa nak beli tu belakang cerita lah. Tapi gairah kan? Ya. Tapi bila anda belajar memandu tu, apakah ciri-ciri yang membuat anda menjadi mahir? Yakin. Yakin. Keyakinan itu yang akan membuat anda mencapai impian anda. Kalau tak yakin, tak boleh. Tak boleh. Susah. Dan keyakinan itu, dan anda mesti menduplikasikan keyakinan itu terhadap orang lain.
Macam lah, ramailah sini, saya pun sama. Okey, 3 orang anak, ramai ibu-ibu dan bapa-bapa sini kan. Anda bila berbual dengan anak-anak anda, yakin tak? Yakin tak? Mesti yakin, betul tak? Yakin, kalau tak ada keyakinan, anak dengar pun, bapak ni lemah semangat lah. Betul? Mesti yakin, yakin kan? Itu datang dari diri kita. Believe that you will make it happen. Yakin yang akan anda akan berjaya. Yakin kalau orang lain boleh mendapat penghasilan mingguan $500, anda pun boleh. Senang aja. $500 Malaysia berapa? 1,500. Yes. 1,600 lebih 100. 1,600. Boleh tak? Boleh. Kerana apa? Pada anda 500 tu, wah banyak. Kemungkinan ada setengah anda di sini lah yang gajinya 1,500 per bulan. Betul tak? Betul. Macam mana aku boleh dapat 1,600 seminggu? Itu pada anda tak boleh lah. Dan yakin tak dalam bisnes ni anda boleh mendapatkan $2,000 satu minggu? Siapa yakin angkat tangan? Jangan lihat sikit. Wah, ni semua orang US dollar ni. $2,000 kali 3, 6,000 satu minggu. Satu bulan 24,000. Wow, aku kaya. Yakin tak? 2,000 yakin Bagus. Kita naik sikit. Yakin tak anda boleh mendapatkan $5,000 tiap minggu? Angkat tangan. Oh, ada dah lambat sikit. Betul ke ni? Ni betul ke ni? 5,000 ni betul ke ni? Oh, ada lambat angkat tangan. Okey, turun. Boleh. Tapi bukan jadi anda mentahi bisnes ni hari ni, besok dapat. Tak. Tapi cara kita bergerak. Kerana dah ada sistem, ikut aja. Yang siapa-siapa yang angkat tangan, saya tak salahkan. Kerana pada anda apa? Mustahil. 15,000 satu minggu. Gila lah. Aku boleh tanah kat Sungkai, tanah kat sini, tanah kat sana. Betul tak? Betul. Pada anda adalah mustahil. Betul? Tidak ada perkara yang mustahil dalam dunia ini. Yang memustahilkan perkara adalah diri anda sendiri. Ya. Tak ada perkara yang mustahil. Faham tak? Faham. Enggak, ini saya keluar bahasa Indonesia. Faham tak? Faham. Ada perkara yang mustahil. Yang memustahilkan perkara adalah diri anda sendiri. Tapi kalau anda ada keyakinan, tidak ada perkara yang mustahil. Okey, keyakinan. Okey. Perkara kedua, semangat. Aduh. Boleh saya terus terang sikit tak? Boleh. Boleh saya terus terang? Boleh. Malam yang penuh barakah ini, sebenarnya walaupun saya nampak macam orang India, tapi saya adalah Melayu sejati. Okey, Melayu sejati. Apa yang orang Melayu belajar, saya pun belajar. Kalau kamu semua belajar persilatan, saya pun belajar persilatan. Okey, bolehlah sikit-sikit. Okey, saya orang Melayu. Kita ingat tak, kalau kita ingat Laksmana yang kita, saya tak pernah jumpa lah, atau kalau anda pernah jumpa Laksmana Hantua. Laksmana Hantua apa dia cakap? Takkan Melayu hilang di dunia. Itu bukan perkataan, itu adalah semangat. Dan hari ini kita orang-orang Melayu semangatnya kurang sangat. Bukan semangat untuk berjuang, tidak. Semangat juang itu penting, tapi semangat untuk mengubah nasib, semangat untuk menjadikan suatu impian menjadi satu kenyataan. Semangat itu penting. Kalau awak semua satu hari lah, okey, siapa ikut Wicon tahun lalu di Bukit Jalil? Lihat tak satu orang dari Indonesia naik atas pentas, namanya Denny. Pak Tomek. Semangat macam mana? Itu penganggur tu.
penganggur tu 8 tahun yang dulu, penganggur. Dia join bisnes 7 bulan, tak ada orang nak join dengan dia. Siapa nak percaya penganggur, betul tak? Betul. Tapi dia tak pernah patah semangat, dia yakin terus. Sekarang salah satu leader yang terbesar di Indonesia. Okey? Dan semangat anda itu, semangat juang anda itu penting. Kalau tak ada semangat dalam bisnes, dalam hidup, maaf tak ada semangat lagi baik mati. Awak yang cakap mati, saya tak cakap. Saya cakap maaf je. Faham tak? Mesti ada semangat. Segala-galanya kita lakukan mesti ada semangat. Mesti ada semangat. Kalau tak ada semangat, jangan duk sembang lah. Tak guna, pimai-pimai tangtu juga. Wah, perak saya masih bagus lagi. Okey? Macam orang bercinta. Siapa yang pernah jatuh cinta kat tangan? Saya nak. Siapa yang pernah jatuh cinta kat tangan? Ada yang malu. Jangan malu lah. Kita belajar betul. Siapa yang pernah jatuh cinta angkat tangan? Weh, abang ni lambat sikit. Angkat bang. Angkat. Angkat. Saya tak. Siapa yang punya jatuh cinta kat tangan? Orang belakang tu adanya tak angkat tangan tu. Angkat tangan siapa yang punya jatuh cinta? Angkat tangan. Ini pernah jatuh cinta? Ini, musimen. Okay. Angkat tangan. Kalau anak kecil di sini kalau angkat tangan ada masalah. Kalau anak kecil kan? Okey, angkat dulu. Siapa yang pernah jatuh cinta dan sudah berumah tangga, turun tangan. Jangan bercinta lagi lah. Cinta isteri cukup, cinta suami cukup. Okey. Siapa yang pernah bercinta belum menikah? Angkat tangan. Yang pernah bercinta belum menikah. Okey, bagus. Siapa yang sekarang yang sedang dilanda cinta, angkat tangan. Oh, ramai ni. Okey. Yang sedang dilanda cinta. Okey. Siapa? Silakan naik. Berikan tepukan. Assalamualaikum. Apa khabar? Mike, kasih Mike. Okey. Nama siapa? Nama saya Samsul Izham. Samsul Izham. Orang mana Samsul? Sini Samsul. Orang mana? Saya orang Kelantan, Kota Baru. Kota Baru, orang Kelantan. Orang Kelantan. Okey. Sekarang sedang tengah bercinta lah. Ya, Okey. Kekasihnya di sini tak? Ada, selamat. Saya kena pangkung ni. Okey. Sekarang Izam, saya panggil Izam boleh? Okey. Ni dekatkan di lagu sikit. Orang bercinta ni dia mesti automatik, okey? Okey. Sekarang katakan Izam dengan saya kau baiklah. Kawan baiklah. Masalah saya, masalah Izam, masalah Izam lah. Kau baik. Duit Izam, duit saya lah. Kita kau baiklah. Okey? Sekarang Izam hendak terangkan pada saya. Okey? Gadis idaman ni siapa namanya? Wan Azif Farha. Wan Azif Farha. Dia di mana sekarang? Di Kota Baru, Kelantan. Okey, berikan tepukan kepada wanita terus Kelantan. Okey. Sekarang ni diorang semua tak ada. Saya kau baik awak. Ya. Awak nak terang kepada saya macam manakah wanita idaman anda ni? Kepada saya. Okey? Macam mana orangnya? Okey? Jadi saya nak rasakan. Boleh tak dapat tak saya bayangkan? Okey? Boleh? Boleh. Okey, awak di sana, saya di rumah lah tengah lepak, kan? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alamak, baik.
jadi ngapa sekarang rambut dah tinggi-tinggi. Jadi Ni lah dalam cinta. sorry bukan. Orang bercinta rambut tegak ke? Itu pun rambut tegak juga kau cek bukan tu. Wah. Muka masih serius sekarang. Zan, lama aku tak nampak kau. Kau tengah kenapa ni? Sekarang aku rasa tengah seronok lah sekarang ni. Hidup baru. Seronok? Kenapa? Sebab aku baru dapat kerja, baru kenal bisnes ni. Lepas tu ada orang support aku lah kat belakang. Siapa di belakang? Siapa? Kekasih? Kekasih. Kau ini tengah bercinta ni? Aduh, tak lama lagi aku dapat lah lagi. Apa tu? Kau dapat teman hidup. Alamak, bagus lah. Wanita ni macam mana? Kau tengah betul-betul dilamun cinta. Patutlah panas sikit lah. Okey. Siapa nama dia? Nama dia Wan Azzi Farha. Macam mana wanita tu? Wanita zaman kau tu macam mana? Dia sama tinggi dengan saya. Sama tinggi, okey. Dia kulit dia cerah daripada saya lah. Cerah. Jangan siapa dia. Okey, lagi? Tapi bab yang aku idam-idamkan, dia kalau boleh aku nak zuriat yang okey, dia berisi sikit pada aku lah. Okey. Tapi dalam banyak-banyak Apa yang kau tertarik dengan dia ni? dia punya attitude dia, Perangai dia, perangai dia, perangai dia, lepas tu cara dia layan. Ini dah bertunang belum ni? Ni tak. Layan macam kadang-kadang kalau buat macam satu hidup ni mesti ada mistik, macam bisnes pun kadang Boleh support lah, support okey. belakang masa layan tu. Okey. Okey. Berikan Izan tepukan. Saya nak tanya. Berterus terang dengan saya. Anda rasa tak semangat dia? No. Terus terang. Rasa sekarang anda dapat bayangkan di mana wanita idaman dia. Dapat rasa tapi tak 100% lah. Tak, betul kan? Betul. Okey. Sekarang saya nak tunjuk anda macam mana Cik Rosli bila jatuh cinta. Boleh tak? Boleh. Okey. Okey. Saya nak tunjukkan semangat saya bila saya jatuh cinta. Kenapa orang jatuh cinta ni? Orang kata gila angau ke gila bayang, semua segala-galanya. Tak peduli apa-apa, betul tak? Betul. Orang cakap kalau gila pun dia tak peduli. Saya dulu masa jatuh cinta dengan isteri saya lah. Okey? Tak peduli. Lagi saya masa duduk Malaysia, dia duduk Singapura. Perempuan Singapura ni kadang-kadang ada sombong sikit. Tak ada orang Singapura sini kan? Tapi saya kata, isteri saya kulit pada saya ni macam tai cicak lah. Okey, kontras dia lebih sikit. Dan saya bila jatuh cinta, alamak. Tapi saya akan tunjukkan macam mana perasaan saya bila saya jatuh cinta. Boleh? Boleh. Kata ini sahabat saya. Okey? Saya datang. Jatuh cinta berjuta rasa di Assalamualaikum. Sam, bisa. Aduh. Apa khabar? Baik. Tolong aku. Aku tengah dilamun cinta lah. Bukan masalah. Aku tengah dilamun cinta lah. Wanita idaman aku ni, aduh, namanya Era, isteri saya. Aduh. Hidungnya buat seludang, bibir merah delima, rambutnya jambul. Oh, tak jambul. Panjang menghurai. Aduh. Hadap sok banyak orangnya kecil, molek, senyumnya melebar. Aduh, aku makan tak kenyang, mandi tak basah. Aku jatuh cinta lah. Tolong cari aku duit, aku nak menikah. Okey. Dapat rasakan tak? Bayang, betul?
perasaan anda. Kerana saya, bila anda jatuh cinta, pada anda wanita idaman itu segala-galanya lah. Jadi anda tak pedulilah, dan anda dapat memberikan semangat anda untuk menjelaskan macam mana wanita mendengar 100%. Sama je dalam bisnes ni, mesti ada semangat. Bila anda join dalam bisnes ni, bila anda join, terus juga semangat kepada teman. Katakan ni teman saya baru join bisnes, faham tak? Zan, Alhamdulillah, aku baru join satu bisnes. Bisnesnya senang, MLM, tapi sekali beli aja, modal kecil 2,000, dan kita boleh dapatkan penghasilan tiap-tiap minggu. Mari kita join. Ini bila join dalam bisnes, senang macam tikus. Siapa nak join? Terima kasih Izan, berikan tepukan. Betul. Semangat. Kerana kalau tak ada semangat, kerana dalam bisnes ini yang penting, apabila kita menerangkan bisnes, kerana pada orang Malaysia, bukan Malaysia je lah, seluruh dunia lah, pada mereka tu MLM ni biasa je, faham tak? MLM ni, mereka cakap, tak mau MLM lah. Tapi itu adalah terpulang kepada kita. Bila kita menunjukkan plan, presentasi di depan prospek, bukan tulisan kita, bukan laptop kita, bukan. Semangat kita yang boleh membuka hati beliau untuk join dalam bisnes ini, untuk mencapai impian. Yang paling penting dalam bisnes ini, apabila kita berhadapan dengan prospek, kita mau mengalihkan transfer, okey, mengalihkan semangat dan keyakinan kita kepada prospek. Sebab itu dalam setengah jam, okey, saya mau join. Bukan kerana perusahaan, bukan sekadar kerana 3320, tak. Mereka join kerana anda, kerana semangat anda boleh membuka minda dan hati beliau dalam masa yang singkat. Sebab tu orang join. Faham tak? Faham. Dan kita perlu tahu macam mana untuk transferkan, mengalihkan semangat kita, keyakinan kita terhadap prospek. Kerana prospek ni bila dia join, apa yang mereka lihat? Mereka mau join dengan seseorang yang berkeyakinan tinggi, betul tak? Betul. Orang ini akan membawa saya mencapai impian saya. Orang ini akan membimbing saya. Jadi bila anda berbual, mesti semangat. Tak payah pekik-pekik lah. Semangat itu bukan semangat kita tunjukkan semangat, tidak. Tapi kita membahagikan apa? Membahagikan semangat. Dan kita mengalihkan semangat terhadap prospek. Sebab itu kalau awak lihat Bapak Pak Men, Cik Pak Men, okey? Encik Pak Men, rekod dia lah, sampai sekarang belum ada orang atasi lagi. Bila dia join dalam bisnes ini, hari pertama dia membuat presentasi 10 orang. 3 hari pertama komisi beliau 1,200 dalam 3 hari aja. Kenapa? Kerana beliau pandai? Bukan. Kerana beliau bekas seorang peguam? Bukan. Kerana semangat beliau tu orang dapat rasakan. Betul tak? Betul. Tahu kan Mr. Pak Man? Semangat dia macam mana? Oh, luar biasa, betul. Luar biasa. Dan semangat beliau tu, bila saya hari pertama saya jumpa dengan beliau cakap pasal bisnes, wah, orang ni bagus semangat. Saya dapat rasakan. Saya nak join bukan kerana komisen pasal tu. Komisen memang bagus. Tapi orang ni memang percaya diri lah, yakin diri lah. Saya nak ikut orang macam ni. Betul tak? Betul. Macam menteri-menteri lah, Perdana Menteri Malaysia lah. Semua dari yang pertama sampai yang sekarang ini, okey, semuanya mereka percaya diri lah. Percaya diri. Lee Kuan Yew sampai sekarang 80 lebih masih percaya diri. Dan dari Singapura, dari sebuah pulau, negara nelayan sekarang menjadi negara yang paling bagus. Malaysia pun sama. Kerana apa? Kerana kita ada orang-orang yang membimbing kita, yang mereka yakin diri. Kalau orang-orang ni tak yakin diri, apa yang terjadi pada kita? Habislah.
Betul tak? Kita masih lagi macam Papua New Guinea. Saya ke Papua New Guinea, telefon reception pun tak ada. 4 tahun dulu, 5 tahun dulu, sekarang sudah ada. Kerana tak ada orang yang bersemangat untuk membangunkan negeri. Faham tak? Tapi Malaysia, Singapura, banyak negara-negara ini semua terbukti kerana keyakinan dari seseorang. Sama je dalam bisnes ni. Kalau anda tak yakin, macam mana anda boleh membimbing? Kalau anda tak ada semangat, macam mana anda boleh membimbing orang lain untuk mencapai kebebasan financial? Tak boleh. Dan anda yakin dulu anda penuh semangat, kerana semangat ini boleh membawa anda mencapai segala impian. Impian penting tak? Penting. Impian penting. Jadikan impian anda sebagai satu kenyataan. Jangan jadikan impian anda hanya sebagai satu hayalan. Betul? Betul. Ini saya belajar dari Cikgu Adi. Kata-kata bunga-bunga ni dia yang ajar saya. Jangan jadikan impian anda sebagai satu hayalan. Kalau berhayal aja, jadi apa? Jadi mak jenin lah. Betul mak jenin kan? Betul. Okey, jangan. Jadikan impian anda sebagai satu kenyataan. Dan macam orang Melayu, kita orang Melayu, genggam bara api sampai jadi arang. Jangan pernah menyerah. Alang-alang celup pekasam, biar sampai ke pegangan. Air biodis. Saya cuma minum air biodis saja. Sebab tu saya sekarang umur saya masih 29. Saya 45 tahun, okey? Tapi sebab air biodis, alhamdulillah. Faham? Kita orang Melayu ni kaya dengan budaya. Dan orang dulu-dulu ni mengadakan peribahasa ni bukan sebagai untuk masa lapang luar pokok kelapa, tak ada. Oh, cantiklah satu, kita buatlah satu peribahasa. Bukan. Peribahasa kita ni untuk kita menaikkan semangat kita, betul tak? Betul. Jangan pernah menyerah dan berjuang terus, kerana impian anda itu adalah hak anda, bukan hak sesiapa. Hak anda. Kalau impian anda itu walaupun setinggi gunung lah, tak ada perkara yang besar. Kalau anda nak, anda pasti dapat. Alang-alang celup perkasam, celuplah sampai ke pangkal. Alang-alang celup perkasam, celuplah sampai ke pangkal. Bila anda lakukan bisnes ini, bukan bisnes part time, bukan 3 bulan, tiap-tiap 3 bulan dapat 250 US, bukan. Kalau nak lakukan bisnes ini, pastikan yang anda bisa boleh mendapatkan 5,000 US dollar per minggu. Lakukan yang terbaik. 250 US dollar itu bagus, alhamdulillah, masih duit, betul? Tapi boleh mendapatkan lagi besar. Lakukan dengan 100% lah. Pasti impian anda besar. Dan jangan selalu, banyak orang Melayu kita ni tengok orang jiran, oh kaya tu, weh, buka sofa baru, lepas 6 bulan beli kereta baru, lepas tahun kereta lagi besar. Mesti itu ada sedikit tu dada ke apa. Betul tak? Betul. Motivasi diri anda lah. Anda boleh. Kerana sekarang anda sudah diberikan peluang. Bila anda join dalam bisnes ini, sebenarnya anda mau beli apa? Beli produk? Beli produk kan? Ya. Betul? Betul. Bukan. Anda sebenarnya membeli hadiah. Dan hadiah ini adalah hadiah yang istimewa untuk diri anda dan untuk anak-anak anda dan cucu-cucu anda untuk 50, 18 tahun masa akan datang, insya-Allah. Dan jangan sia-siakan hadiah ini, kerana hadiah ini adalah hadiah teristimewa. Okey?
Apa-apa halangan tentangan yang anda terima masa lalu tu, biarkanlah. Kerana semalam adalah sebagai satu sejarah kenangan. Mungkin sejarah yang manis untuk seseorang, mungkin sejarah yang pahit untuk seseorang. Betul tak? Betul. Esok adalah satu misteri, adalah satu rahsia. Tapi besoknya adalah satu rahsia yang terindah. Tapi anda kena lakukan hari ini. Hari ini adalah hari pemberian yang teristimewa pada anda. Anda telah ditakdirkan hari ini anda di sini untuk melanjutkan perjalanan anda di sini, untuk anda menjadi manusia yang berguna dan manusia yang baik. Berikan diri anda tepukan. Dan hari ini adalah pemberian yang istimewa. Jangan sia-siakan pemberian ini. Mungkin apa yang saya cakapkan malam ini, saya bicarakan malam ini, saya haraplah ada sedikit perkataan-perkataan saya, okey, sedikit aja yang akan menyemarakkan semangat anda untuk terus maju ke hadapan. Kerana kita orang Melayu penuh dengan adat, kerana kita orang Melayu penuh dengan semangat. Mari kita buktikan Malaysia hak kita. Dan saya mau lihat siapa orang itu. Satu orang je. Saya sebenarnya bersembang dengan satu orang je. Siapa orang tu? Angkat tangan. Oh, satu. Oh, dua. Tiga. Empat. Siapa lagi? Oh, kakak ni. Oh, adik ni. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya boleh lihat di antara anda semangatnya. Ada semangat seperti Mr. Shah. Semangat anda ada seperti Cikgu Subra, Cikgu Adi, Ustaz Ani. Kerana diorang yakin diri. Dan ini adalah perjalanan beliau, perjalanan mereka. Faham? Dan jangan pernah berundur. Dan antara kamu ada saya. Faham? Bukan yang sama lah, tapi ada semangat tu. Kerana ramai kita punya semangat yang sama.